Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ambil keterangan anak bekas Perdana Menteri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan pihaknya mengambil keterangan daripada seorang anak bekas Perdana Menteri hari ini dipercayai berhubung perniagaannya pada akhir tahun 1990-an. Sumber SPRM ketika dihubungi memaklumkan individu terbabit dipanggil memberi keterangan termasuk bagi mengisytiharkan semua harta miliknya sama ada di dalam atau di luar negara. Siasatan itu difahamkan terhadap syarikat kepunyaan individu berkenaan yang didakwa membeli sebuah subsidiari syarikat berkaitan dengan kerajaan GLC. Siasatan kali ini memerlukan dia mengisytiharkan semua harta miliknya sama ada di dalam atau di luar negara secara bertulis, kata sumber itu. Disember tahun lepas, media melaporkan SPRM telah memanggil individu terbabit untuk diambil keterangan berhubung dakwaan salah laku rasuah serta penyelewengan. Berhenti berangan, jatuhkan kerajaan amanah. Parti Islam se-Malaysia PAS diminta hentikan tindakan memberi bayangan seakan kerajaan akan ditukar dalam masa terdekat kerana ia menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat. Setiausaha Agung Parti Amanah Negara Amanah, Muhammad Faiz Fadzil, menegaskan perkara itu tidak berlaku kerana kerajaan perpaduan yang ditadbir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih kukuh dan stabil. Beliau mendakwa tindakan menjajah naratif pertukaran kerajaan itu menunjukkan PAS merupakan sebuah parti ekstrem selain tidak menghormati keputusan rakyat Malaysia melalui pilihan raya umum ke-15. Apabila mainkan isu tentang pertukaran kerajaan, langkah Dubai dan sebagainya, ini menunjukkan sikap yang ekstrem. PAS tak ada satu sikap yang moderat kerana tidak hormat keputusan pilihan raya, tidak hormat struktur perlembagaan, tidak hormat sistem perundangan atau sistem sebuah negara itu berfungsi. Jadi, sikap ekstrem PAS ini perlu ditolak oleh rakyat Malaysia. Sudah-sudahlah PAS dengan angan-angan dia, sandiwara dia, helah dia. Semua tidak wujud kerana mereka hanya bermain dengan sentimen kerana ia timbulkan keresahan pada rakyat dan ini bukan satu perkara yang baik pada negara, katanya kepada pemberita selepas sebuah program diadakan di bangunan Konsuler Universiti Malaysia Terengganu. Dekat sini pada Isnin, beliau berkata demikian ketika diminta mengulas berhubungan keyakinan PAS tentang berlakunya pertukaran kerajaan dalam masa terdekat seperti yang diumumkan beberapa pemimpin baru-baru ini. Mengulas lanjut, Muhammad Faiz mendakwa PAS juga telah mendidik penyokongnya untuk menjadi ekstrem selain berpolitik sepanjang masa tanpa menghiraukan nasib rakyat di akar umbi. Katanya parti itu sepatutnya memberi fokus kepada pembangkang yang efisien dalam pembangunan negara. Dalam pada itu, Muhammad Faiz menyatakan pemimpin politik perlu memastikan Malaysia menjadi sebuah negara maju selain mampu menjaga kebajikan rakyat. Kerajaan perpaduan adalah kerajaan yang stabil. Beri masa untuk kita laksanakan program, agenda dan selesaikan masalah rakyat serta bangunkan negara. Pada masa yang sama, hentikan angan-angan nak tukar kerajaan, jangan terus bersikap ekstrem. Ini kerana PAS dan janji pada penyokong mereka akan jadi kerajaan. Jadi, apabila tak jadi kenyataan mereka tak tahu bagaimana nak sorok muka dan sekarang makin terdesak dengan naratif
yang mereka sendiri mulakan dakwanya. Polis telah mengambil keterangan ahli parlimen berwas Nge Koham berhubung cadangannya agar kerajaan melantik pakar bukan Islam menyertai jawatan kuasa berkaitan undang-undang syariah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Muhammad Suhaili Muhammad Zin, berkata setekat ini seramai 66 saksi dipanggil dan direkam keterangan mereka bagi membantu siasatan. Ia termasuk keterangan pengadu yang membuat laporan serta pihak media yang terlibat, katanya dipetik utusan online. Dalam perkembangan, sama Muhammad Suhaili memberitahu sebanyak 70 laporan diterima polis yang dibuat orang di seluruh negara. Muhammad Suhaili memaklumkan kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 4/1 Akta Hasutan 1948 selain Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, yaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Pada 28 Disember lalu, menyarankan agar pakar perlembagaan dalam kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah. Bagaimanapun, cadangan tersebut mendapat kecaman yang meluas dengan gabungan NGO Islam turut menuntut DAP memecat ahli parlimen terbabit. Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah yang merupakan pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam turut berpesan kepada orang bukan Islam supaya tidak mencampuri urusan agama Islam. 2 hari kemudian Nge meminta maaf dan menarik balik kenyataannya. Katanya, dia langsung tidak berniat masuk campur dalam hal ehwal agama Islam dengan membuat cadangan itu. Saya menjangka proses ini akan melibatkan cadangan untuk memindah perlembagaan persekutuan. Cadangan saya adalah untuk memastikan bahawa semua pandangan diambil kira sebelum buat apa-apa cadangan pindaan dibuat. Sehingga ia dijelaskan baru-baru ini saya tidak mengetahui bahawa jawatan kuasa khas tersebut sebenarnya telah dibentuk oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang dipengerusikan oleh Sultan Selangor Sultan Syarifuddin Idris Shah, kata Nge. Pada 12 Januari lepas, kediaman Nge Koham di Perak dibakar menyebabkan 3 kereta musnah dan Nge menunding jari kepada PAS dan bersatu yang didakwanya mengapi-apikan orang ramai supaya orang membencinya.